billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang di belakang tentang masalah orang-orang yang tidak diampunkan akan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, iaitu ada 18 orang. Yang mana pada malam nisfu Sya'ban banyak rahmat yang diturunkan, kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kepada orang-orang yang akan kita bahaskan, yang semalam itu ada 18 orang yang tidak diampunkan akan segala dosanya oleh Allah. Mana yang 18 itu? Yang pertama al-qatil, iaitu orang yang membunuh sesama muslim yang tiada hak untuk dibunuh. Yang kedua i'raf, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada khabar yang telah lalu yang tiada sebut jalan yang sahih. Dan yang ketiga musawir, iaitu orang yang menggambar, yang membuat patung yang berupa, sekalipun yang dia bikinnya itu gambar binatang yang tiada bandingannya, seperti kuda bersayap. Dan yang keempat, orang yang berkekalan minum khamar, iaitu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosanya. Termasuk dalam kata-kata orang yang meminum khamar, iaitu orang-orang yang memakan barang yang dapat memabukkan, iaitu haram, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang mendiami zina, iaitu orang-orang yang berkekalan di atas melaksanakan zina. Dan yang ketujuh, sihir, iaitu orang-orang yang pernah sihir, orang-orang yang belajar sihir. Ke hana gepa ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, kahin, iaitu orang yang mengkhabarkan akan pekerjaan yang lagi akan datang. Karena orang-orang yang berkhabar pekerjaan, perbuatan yang terjadi ke depan, tiada seorang pun yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah orangnya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan, iaitu hasud, iaitu orang yang berdengki-dengki sesama Islam. Dan yang ke-10, fatan, iaitu orang yang ngadu antara manusia supaya berkelahi di antara keduanya. Dan yang ke-11, ghibah, iaitu orang yang mengumpat-ngumpat akan istimewa. Lebih-lebih lagi yang mengumpatnya itu orang yang alim dan orang yang menghafal Quran. Tak upat ulama naku dosa yang sangat raya. Ini tatamang yang ke-12. Yang ke-12, orang-orang yang hana gepa ampun oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosanya pada malam nisfu Sya'ban, iaitu al-asir, iaitu orang yang mengambil cukai daripada harta manusia. Orang-orang yang gecak harta manusia, gecak cukai, mereka tengok ke yang gecak pajak. Karena hana hak dia ada orang Islam yang tak cak pajak ba orang Islam. Pucit nak berlaku pajak nyan pada orang kafir. Apabila sirara orang kafir tinggal di dalam negara Islam, maka wajib dari si kafirnya untuk dibayar pajak kepada pemerintah yang Islam. Maka yang demikian itu haram, lagi dosa yang amat besar. Orang-orang
yang cak pajak mana daripada harta manusia, naka dosanya itu yang sangat-sangat besar, yang sehingga susah ketakutan dan haru-hara pada hari kiamat yang dibalas akan balasan di atas mereka itu. Karena besok pada hari kiamat orang-orang yang mendalimi orang lain, orang yang cak cukai yang benar, orang yang cak pajak yang benar, yang dikira kepada orang-orang yang mendalimi orang lain. Maka mereka kata dalimi orang lain, maka sehingga bak orang akhirat akan getanya cak balah. Bek takun lagi getanya tak dalimi manusia, binatang yang itu dalimi pun sehingga Allah Ta'ala akan gebangkit binatang-binatang yang ada hak yang kena dalimi daripada manusia. Karena ubena binatang yang mati nyan sehingga hana gebangkit lele Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali binatang-binatang yang naha untuk tungbalah. Yang baitanya di dunia ini nak kita dalimi binatang yang sehingga orang akhirat binatangnya akan ditungbalah. Yang namfum. Dan ke-13, madrub, orang yang tidak diampunkan akan dosanya. Yang ke-13 yaitu madrub, yaitu orang yang melakukan mata bendanya dengan bersifat yang dusta. Yang ke-11, orang-orang yang hendak ampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dosa, nak orang-orang yang melakukan jual beli, nak bersifat dengan sifat dusta. Orang yang memuji-muji barang, sedangkan kepuji barangnya tidak sesuai dengan kejadian, ataupun kan bersifat dengan sifat dusta. Atau mereka itu mengerjakan yang haram, seperti menipu pada sukatan dan timbangan. Nacit yang sebagian orang nak hanatrok barang yang kita belah hanatrok gubuh. Tak pegah lagi tanya. Tabla le tanya saka sekilo. Paduk yum tungku saka sekilo. Oh, kerana nyan membelah ribai. Padahal saka yum je 17. Tapi ke lagi tanya murah tak ke belah. Yang sehingga takarat le tabla. Ternyata waktu takalan hanatrok gubuh sekilo, maka jis murah ke belah. Yang bahagian daripada dusta kepungut. Ataupun bak masalah sukatan, tabla dan ceramah are. Kadang-kadang nak kepuduk sesuatu di dalam are, yang sehingga waktu kepuduk sesuatu yang are di itamang. Ingat lo, tak tekalan lagi tanya seolah-olah nak trok gubuh. Padahal nak tipu mandum-mandum. Dan dihubungkan pula orang yang memakan riba. Keputamang surah dalam kedudukan madrub benar. Orang-orang yang hana ampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak orang yang makan riba. Dah orang yang makan riba, yang memakan harta saudaranya itu dengan digandakan. Contoh tak nak pegah. Sira urang nak dilakai mutang. Hai tungku, nemputang peng kilong 1 juta. Oh jut. Lemputang kerau ana. Tapi ni bayar interest 1 juta sah. Yang lebih daripada yang di 1 juta benar, yang lebih daripada di mutang benar, yang gepenan dengan riba. Maka hukum daripada memakan riba itu adalah dosa yang sangat besar. Yang kekajalah. Bahkan Allah Ta'ala gepaharam riba. Karena bisa lagi tanya Allah Ta'ala memberikan
hadiah, memberikan sedekah kepada seorang. Karena sunat dia ada orang yang mutang. Apabila utangnya dibayar, sunat dia ada orangnya untuk dibayar lebih. Tapi baik tak bersyarat waktu diputang guna. Yang kepegat dalam kitab hana mukruh tak terima hadiah, hana mukruh tak terima sedekah daripada orang-orang yang getanya pu utang. Yang ingat, yang baik tak bersyarat. Dan ke-14, yang ke-14, orang-orang yang hendak ampun dosa oleh Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban, iaitu Rafidhi. So teman si Rafidhiyan, orang yang membenci ia akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiap-tiap orang yang bid'ah. Si Rafidhi ialah orang-orang yang benci sirau sahabat. Sirau sahabat tahu yang terbenci. Pulam lagi tanya, hantar akui daripada sahabat yang perut. Sedangkan Rasulullah kalau ke perah, ashabi kal nujum, sahabat lo lagi bintang. Apabila lagi tengok tak ikut, niscaya terputusnya. Kepesaban sahabat Rasulullah lagi bintang. Lagi tanya dalam keadaan sesat. Hanam ho arah le. Ho jalan teojak. Takalan ulangit. Ulangit itu ada bintang. Yang takalan kepada bintang. Ho ijak bintang. Maka tertupu lagi tanya. Ho arah itanya. Ho barat itanya. Ho timur itanya. Nyan pulam yang tak serap. Segala sahabat. Tak benci segala sahabat. Amalah ada pendapat yang mengatakan apabila kita membenci sahabat, tak nak sahabat nak ke kafir, na'udzubillah. Dan tiap-tiap orang yang bid'ah, hanya ampun dosa li Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melaksanakan perbuatan bid'ah. Apa yang gekun dengan perbuatan bid'ah? Nak ke buat yang hana gepubut le Rasulullah, yang hana gepubut pada masa Rasulullah. Nak ke gekun buat bid'ah. Kan mandum-mandum but yang hana gepubut le Rasulullah iaitu bid'ah. Bet tacak lagi tanya, kullu bid'ah dalalah. Bek tak persaban lagi tanya, ubena bid'ah yang mandum-mandum nak ke dalalah. Padahal waktu kita kaji yang bahawa bid'ah itu terbagi kepada dua bahagi. Dua bahagi. Yang pertama bid'ah dalalah. Yang kedua bid'ah hasanah. Yang ke bid'ah dalalah yang bermaksud oleh Rasulullah finar. Orang pembuat bid'ah yang dalalah, yang sesat nak ke dalam neraka. Sedangkan bid'ah hasanah nak bagi kepada 5. Saban lagi hukum nak bagi 5. Menancit bid'ah bagi 5. Dah 5 na bid'ah wajib, na bid'ah sunat, na bid'ah mukruh, na bid'ah haram dan na bid'ah mubah. Yang kekejelah. Dan ke-15, man yajri ridaihi ajiban, orang-orang yang menghilangkan selendangnya, ridaknya itu karena mengherankan akan dirinya. Orang-orang yang ridak, orang-orang yang pakai jubah untuk membesarkan dirinya itu, hukumnya haram. Malah menyatakan yang tujuan tasuk katanya tak pakaian. Pakaian ulama tasuk yang tujuan tanya ngot dipumulia le orang lain. Nyan hukum je nak ke haram.
Dan apabila ibi sedekah kepada getanya, yang tujuan kita tasuk je mana, ngat dihormat getanya, ngat ibi sedekah mana. Monya seandai ji, itu pun yang bawa le getanya nyan, kan ulama, kan tungku hana layak tak pakai. Monya seandai ji itu pula gayan, monya sungguh han ibi mana mereka lagayan, maka hukum di atas getanya haram untuk tak terima. Dan yang ke-16, laibul syatranji. Yang ke-16, orang-orang yang hana pampun dosa li Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban. Laibul syatranji, iaitu orang yang bermain-main catur. Orang-orang yang main catur han pampun dosa li Allah taala. Catur yang maksud di sini makna syatranji nak ke catur. Tayo kun dengan sekak, maka hukum main sekak nak ke haram. Yang kajelah. Pukul yang lagi tayo, pukul nak tak pakai peng ataupun hana pakai peng. Karena di saat mutlak kepegat, maka tak bertanggung ngeteo kepada yang mutlak. Kecuali na yang mukayat. Pun yang mukayat, mereka pakai peng haram. Mereka hana pakai peng boleh. Yang seumpama. Maka ji, ini karena kepegat ji mana secara mutlak, maka tak bertanggung ngeteo kepada mutlak. Dan ke-17, sahibul kaubah, iaitu orang yang bermain-main gendang yang kecil tengahnya, luas dua tepinya. Yang ke-17, hangga paampun dosa li Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bermain-main dengan gendang. Orang-orang yang peh gendang. Gendang yang dimaksud di sini nak ke yang kecil tengahnya. Bak tengah ye ubud. Sedangkan dua tepi je raya. Miatanya bahasa Aceh, mianan kala yang sangku urung pegat, urung tuha jamun. Yang je kala ubud. Laganyan bentuk je. Tetapi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada kulit pada sekarang. Berarti bak dua tepi je mana? Nak ke raya. Lenyan tepi yang nak kulit terlebih raya daripada tepi yang hana kulit. Tak jelas? Dan ke-18, irbat, iaitu orang yang bermain-main ribat dan biola dan serunai. Yang ke-18, hangga paampun dosa li Allah Subhanahu wa taala nak ke orang-orang yang bermain-main dengan permainan ribat dan biola dan serunai. Karenanya kita lam bahagian daripada alat lahwen. Maka hukum alat lahwen nak ke haram. Karena tamam dengan atas haram, maka hukum ji nak ke haram. Tetapinya sekalian yang tersebut, jikalau tiada mereka itu taubat kemudian daripada bermain-main, segala yang tersebut itu dengan taubat yang sahih dengan segala syaratnya. Yang kagak pegah ilikut mana? Na 18 rau yang hana paampun dosa li Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, apabila orangnya nak ke hana ge taubat leh ge laksanakan leh ge perbuat. Bila leh ge main merasa menyesal legatnya, insaf gatnya, ingin untuk taubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan terima taubat bila betul-betul dengan
taubatan nasuha beserta segala syaratnya. Karena apa kan? Orang-orang yang taubat daripada dosa, maka seolah-olah orang yang nak orang tak berdosa. Maka segera olehmu, hai segala orang yang berkehendak kemenangan akhirat kepada taubat sebelum lagi kedatangan mauti. Orang-orang yang ingin kemenangan uruh akhirat, ingin keterentaman uruh akhirat, maka bersegera olehmu untuk melaksanakan taubat sebelum lagi ajal datang untuk merenggut nyawa. Dan tinggalkan olehmu pula akan pekerjaan yang lalai daripada menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tak pun but yang je kelalai yang sehingga tua lagi tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang hana teringat kepada mati, maka dia itu teringat kepada dunia. Maka orang-orang yang cinta dunia, dia itu lupa kepada mati. Maka yang diperintahkan kepada getanya agar getanya kemenangan dunia dan akhirat yang belele tak ingat kepada mati. Karena dengan tanya tak ingat kepada mati, maka insaf lagi tanya tak laksanakan perbuatan ini dunia, tanya minta rezeki ini dunia sekedar mentang untuk tahu kepada akhirat. Mudah-mudahan berjekut lagi tanya yang orang-orang yang taubat daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. No kementang, insya-Allah akan tersambung malam-malam yang lain. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.